Lepas tu ketika kerasukan tersebut, kakak ipar dia yang kena rasuk tu pun kata, bayi perempuan itu anak aku, pulangkan. Kak Ida pun bengang lah. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini kita ingin meneruskan lagi akan video reaksi seram kita pada malam ini. Jadi FJ berada di dalam kereta disebabkan kerana FJ berada di kampung, tak boleh nak buat video dalam bilik disebabkan suasana bising dan sebagainya. Jadi kalau korang tengok FJ kalau buat video reaksi di dalam kereta ini, bermakna FJ berada di kampung lah, ataupun berada di mana-mana yang bukan di rumah FJ. Jadi pada video reaksi seram kita pada malam ini adalah untuk kita tengok berkaitan dengan satu sharing ni lah, ataupun posting ni berkaitan dengan gangguan yang dialami oleh anaknya ketika mereka pergi ke satu tempat ni, air terjun. Kemudian bila balik tu, satu keluarga ini mengalami gangguan lah, iaitu melibatkan anak beliau. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama melihat akan kisah yang ingin disampaikan ini. Okey baik, kisah yang disampaikan ini dikongsikan di page penduduk Sungai Petani, iaitu bertarikh Jun 5, dan artikel ini mendapat banyak like lah, hampir 18,000 like dekat Facebook. Berarti cerita ni viral lah. Okey, jadi kita nak tengok akan kisah yang disampaikan ini dan kita teliti sama ada kisah ini boleh terjadi kepada diri kita ataupun kisah ini ada penjelasan sains dan sebagainya. Tajuk dia ialah Pulangkan Dia Anakku. Pagi semalam, family Kak Ida pergi mandi air terjun di Tupah Sungai Petani, Kedah. Serius, Kak Ida jarang pergi tempat yang macam tu. Memang dah lama tak pergi. Bila duk berbincang nak berkelah, Kak Ida pun join lah dan memang siap-siap mencelakkan anak-anak Kak Ida. Semasa mandi, bagi Rauda Dinara mandi sekali. Rauda Dinara ni adalah anak beliau lah. Dia menangis sebab sejuk. So letaklah dia dekat atas darat dan bagilah dia layan abang-abang dan sepupu-sepupu dia mandi. Kami enjoy berkelah, makan nasi mandi sama-sama dan tidak ada apa-apa perkara yang berlaku. Masa nak naik atas, nak salin baju Rauda, mak Kak Ida kata, awat biru Rauda ni. Kami ingat dia sejuk sampai biru. Dia senyap sahaja masa tu dan tidak menangis. Selepas itu, ketika naik di dalam kereta, tiba-tiba dia panas dan merengek. Kak Ida pun bagilah susu dan dia tertidur. Mungkin air yang sejuk sangat tak sesuai dengan dia sampai dia demam tiba-tiba. So balik tu pun Kak Ida pun dah penat, tidurlah dengan anak dia tadi, Rauda. Petang sikit dia bangun. Dia menangis tidak berhenti-henti, tutup mata tak mau, duduk dalam bilik kena berdukung sahaja. Tidak apalah, benda ini berurutan sehingga ke malam. Kak ipar Kak Ida ni badan jenis lemah dan cepatlah kena terasuk. Benda yang dari air terjun itu marah sebab kata kami ada ambil barang dia. Kami tanyalah ambil barang apa. Dia suruh pulangkan, padahal kami tidak ambil apa-apa pun. Rupa-rupanya dia nak Rauda, iaitu anak dia tadi. Dia kata Rauda itu adalah anak dia. Maksudnya entiti yang merasuk Kak ipar dia tu minta yang baby Rauda tu pulangkan balik baby Rauda, sedangkan itu adalah anak dia. Pulangkan balik dekat air terjun tadi. Lepas tu ketika kerasukan tersebut, kakak ipar dia yang kena rasuk tu pun kata, bayi perempuan itu anak aku, pulangkan. Kak Ida pun bengang lah. So aku beranak penat-penat, hang ngaku anak hang ingat aku nak bagi ke? Dia cakap kepada makhluk tersebut lah. Benda tu jadi marah kepada Kak Ida. Dia kata Kak Ida ego. Memang bukan setakat ego, keras kepala sekali lah dah anak Kak Ida kan. Dia duk pujuk Kak Ida bagi Rauda kepada dia. Memang tidak lah. Dia nak sangat-sangat Rauda sebab dia kata anak dia dah mati. Dia kata dia nak kacau Rauda. Dia kata lagi nyawa Rauda dah separuh dah tu. So Kak Ida pun marah kepada dia. Maksudnya anak dia yang menangis tadi sampai warna biru, dia kata Rauda ni kena kacau sampai nak mati lah, anak dia yang kecil tadi kan. Nyawa anak aku Allah je yang boleh ambil. Hang tak ada hak. Aku tak takut langsung dengan hang. Aku percaya Allah sahaja. Sampai pukul 4 pagi baru selesai akan masalah tersebut. Rauda ketika itu sudah ketar badan, biru jadi badan dia dan mulut dia. Last-last semasa berubat itu, berjayalah bunuh benda itu.
dan Rauda masih demam-demam. Semoga tidak ada apa-apa lagi dah. Serik dah. Sebenarnya Kak Ida dah lama dah tak pergi ke tempat-tempat begitu sejak abang-abang dia ada lagi. Tapi yang ni tak sangka nak jadi, dan sebab tak terfikir pun. Allah, serik sungguh. Kak Ida dah celakkan Rauda, dia kenan juga. Tak boleh bayang macam mana biru badan dia. Oi, dah lah nak dapat anak bukan senang. Perempuan seorang ni je. Sungguh serik. Maafkan Kak Ida sebab tak jadi ibu yang terbaik. Kak Ida share kat sini supaya ramai lagi ibu-ibu lebih berhati-hati dari Kak Ida. Jangan kecam Kak Ida. Kak Ida dah lut dengan kecaman. Cuma ini adalah sebagai pengajaran. Bukan kata Kak Ida seorang saja, tapi untuk semua orang juga. Sebab kita manusia ni tak lari daripada kesilapan. Dalam gambar ini, kalau jenis boleh nampak, ada macam perempuan di sebalik pokok di sebelah kiri, bayangan hitam. Rauda tu yang dalam bulatan merah tu, dia tunjukkanlah kan anak dia. Okey, ni kredit kepada Ida Hidayati Hasan. Okey, dia bagi gambar, kemudian 18,000 like lah akan kisah ini. Ramai So dekat sini dia bagi gambar lah. Dia tunjuk bulatan tu adalah anak beliau. Dia kata kalau orang yang boleh hijab terbuka akan nampak lah, akan entiti-entiti yang mungkin ada di dalam gambar tersebut seperti mana yang korang lihat ni. Okey, FJ tak pastilah kan, sebab FJ bukannya orang yang boleh nampak. Jadi apa yang FJ nampak ialah FJ tidak nampak apa-apa lah di dalam gambar ini. Okey, so habis di situ berkaitan dengan kisah tersebut, iaitu gangguan yang dialami oleh anak beliau Rauda. Yang kita nampak dalam gambar tadi adalah baby perempuan lah, di mana ada makhluk yang bila diorang dah balik, tiba-tiba makhluk tu merasuk kat ipar dia. Dan mungkin ketika proses rawatan itu dan sebagainya, berlakulah dialog di antara entiti yang merasuk kakak ipar dia, di mana minta akan baby Rauda tersebut lah supaya dipulangkan. Dan dia kata anak dia dah mati, jadi dia nak Rauda tu sebagai pengganti lah kot. Macam tu lah. Di benda ni melibatkan budak kecil. So apa pandangan korang berkaitan dengan kisah ni? FJ yakin dan percaya bahawa mungkin ada sesetengahnya tidak mempercayai akan kisah ini. Itu adalah normal bagi orang yang mungkin tak pernah alami gangguan, ataupun mungkin pengalaman hidup dia belum sampai ke tahap berjumpa dengan perkara-perkara yang macam ini. Kemudian ada juga pihak yang mempercayai juga. Tapi bagi pandangan FJ sendirilah, FJ sebagai orang yang membuat video seram, kisah seram dan sebagainya, dan banyak pengalaman hidup yang FJ tak sharekan sangat pun kepada orang ramai berkaitan dengan kisah-kisah misteri atau seram yang FJ alami. Kadang-kadang terlepas juga video-video yang FJ cerita ketika membuat jalan seram kan, tetapi banyaknya FJ tak ceritakan lah yang sebenar-benarnya, yang secara detail. So bagi pandangan FJ berkaitan dengan kisah tadi, itu adalah penulisan yang asli lah. Sebab kita tengok pun dari sudut penyampaian penulisan dia tu tak berapa nak. Kisah tu kalau FJ baca tadi memang agak macam tak cantik lah penulisan tu kan. Mungkin orang normal yang menaik, dia berdasarkan pengalaman dia. Jadi dari situ kita boleh nilai lah bahawa cerita ini kemungkinan bukan rekaan. Ini adalah memang betul-betul di share berdasarkan lenggok bahasa yang digunakan. Itu dari sudut bahasa. Kemudian berlaku kisah seram tadi, benda ini sebenarnya sangat common sense, sangat biasa sangat lah. Akan gangguan mengenai gangguan kepada anak kecil, kemudian kerasukan dan sebagainya. Tak ada apa-apa yang orang kata pelik dan sebagainya lah. Sebab syaitan ni memang itulah kerja dia kan. Lepas tu dia kata dia mati anak dan sebagainya. So benda-benda tu sebenarnya tak payah percaya lah. Dia nak kata nak baby Rauda tu pasal dia kata anak dia mati dan sebagainya. Bagi FJ, kalau korang berhadapan dengan situasi yang macam ni, satu, tak payah layan. Metodologi lah ataupun kaedah yang FJ dalami FJ buat kajian dan sebagainya untuk kita ruqyah ataupun mengatasi masalah-masalah kerasukan ni. Satu, elakkan daripada bercakap-cakapkan hal yang bukan untuk rawatan lah. Sebaik-baiknya macam proses rawatan tersebut, teruskan bacaan ayat Quran bagi yang ruqyah yang menggunakan ayat Quran. Kemudian teruskan, jangan bercakap langsung dengan jin dan sebagainya lah. Sebabnya dia tak ada function pun. Okay, kalau kita bercakap dengan dia, sebenarnya tak ada fungsi pun kita bercakap dengan makhluk tersebut. Nanti dia cakap benda yang mengapu-kapu sehingga kan kita sendiri akan terpengaruh dengan kata-kata tersebut. That's why ada setengah guru yang menyatakan bahawa elakkan daripada bercakap dengan jin ketika proses rawatan ni. Sebab benda tu dari sudut perawat mungkin dia faham apa yang dia cakap ni memang tak boleh pakai. Tapi masa kita buat proses rawatan itu sebenarnya mungkin ada ahli keluarga dia di situ dan sebagainya kan. Jadi benda tu akan mempengaruhi keluarga tersebut. Sebab kadang-kadang orang tak tahu kan benda tu sebenarnya jin tu cakap tu semua trik. Bagi orang perawat insyaAllah dia boleh tapis benda tu, tapi bagi orang yang keluarga, jadi antara metod yang digunakan sepatutnya lah, kalau orang tu mengaku dia menggunakan ruqyah syariah, dia takkan bercakap dengan
jin tersebut, dia akan bacakan ayat sehingga jin tu keluar lah, ataupun syaitan tu pun terkeluar daripada badan orang tersebut. Okay, so berkaitan dengan bawa anak kecil, sebenarnya banyak kali pada video sebelum ni FJ ceritakan pengalaman FJ mengenai kisah anak kecil ni yang mengalami gangguan dan sebagainya. Sebab itu kita kena jaga sikit lah bila bawa anak kecil dan sebagainya. Dan FJ pun ada pengalaman, iaitu anak FJ sendiri beberapa kali mengalami tangisan yang dia nampak sesuatu lah. Okay, dia nampak sesuatu yang FJ dapati lah. Kemudian benda tu sangat-sangat mengganggu lah, pasal waktu macam ketika tu, kalau tak silap FJ pun tak mendalami lagi akan cara-cara, kaedah ataupun metod untuk mengatasi masalah benda-benda yang macam ni. Tetapi bila berlaku kejadian seperti tu, kita teringat lah akan pesan-pesan orang tua kan, yang kata anak tak boleh bawa macam ni dan sebagainya. Sebenarnya benda tu banyak dah orang langgar dan sebagainya. Tambah kalau orang tu duduk di bandar dan sebagainya kan, dia tak ada masalah sangat. Kadang-kadang orang langgar benda tu, pantang larang sebagainya, orang langgar, kemudian tak ada apa-apa berlaku kepada diri dia ataupun family dia. So dia punya quote tentang perkara itu, dia kata benda ni tak logik, tak masuk akal, ini adalah orang kata mitos orang-orang tua saja. Tapi percayalah cakap FJ bahawa mungkin pengalaman setiap orang berbeza dari sudut suasana kan. Mungkin orang yang tak mengalami gangguan tu, dia duduk di bandar dan sebagainya, mungkin susah nak terima gangguan pasal duduk dalam keadaan kesibukan dan sebagainya. Tapi kalau kita duduk di luar bandar, di kawasan pedalaman, di kawasan kampung, benda ni tak mustahil. Sebab itulah FJ nak kata, sebab pengalaman orang masing-masing berbeza lah. So orang tak percaya, bagi FJ tak salah pun bagi orang yang tak percaya. Sebab kalau tak percaya tu berarti benda tu memang alam gaib lah, sebab dia tak percaya akan alam gaib sebagainya kan. Jadi apa pandangan korang mengenai video ini? Adakah korang percaya bahawa ini adalah menyebabkan gangguan ataupun menyebabkan secara saintifiknya mungkin disebabkan kerana orang kata sejuk dan sebagainya kan? Korang boleh share dekat ruangan bawah kalau korang ada pengalaman mengenai perkara tersebut. Jadi video ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.